Tengoklah peramai itu ya. Orang muka yang sama juga. Dan muka yang sama ni kalau kita tengok, insya-Allah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, di syurga nanti orang yang sama juga. Kerana apa? Kerana orang, kata ulama, orang yang melazimi rumah Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia, dia datang rumah Allah, jadi tetamu Allah, insya-Allah di akhirat esok dia mendapat syurga Allah. Sebab dalam dunia dia jadi tetamu Allah, seronok datang rumah Allah kan. Ada orang tak suka, dia tengok masjid surau ni sakit hati, tengok orang pakai kopiah sakit hati, tengok orang pakai telekom sakit hati. Sakit hati apa tak tahu. Sebab dalam hati dia tu memang sakit. Fi qulubihim marad. Tu kan ayat Quran, dalam hatinya ada penyakit. Orang yang ada penyakit sifat mazmumah. Apa mazmumah ni? Sifat tercela. Kita buat baik pun dia sakit hati. Kalau buat jahat, lagi sakit hati. Jadi dalam dunia ni begitulah lumrah kehidupan. Kan? Kita buat baik pun orang dengki, orang marah, orang tak suka. Buat jahat apatah lagi. Jadi nak semua orang suka ni bila? Nanti masuk syurga lah. La yasma'una lagwa. Dalam syurga ni ayat Quran sebab apa? Tak dengar benda-benda lara, benda-benda ngumpat-ngumpat orang, cerita buruk belakang, membawang tu kan? Membawang ke, menghalia ke, mencili ke, lantang kau lah. Janji benda tu duk cerita aib orang. Itulah yang salah. Dalam syurga esok tak ada. Semua orang baik-baik. Jadi kita dalam dunia, kita duk fikir, kenapalah orang buat jahat kat aku? Kenapalah orang zalim kat aku? Kenapalah kita buat baik, dia pula buat buruk kat kita? Dengan adik-beradik ke, dengan family ke, dengan saudara mara, dengan jiran. Kenapa jadi macam tu, orang buruk sangka? Sabarlah. Kerana ini dalam dunia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, fasabrun jamil. Maka sabarlah, sabar itu indah. Kan? Sabar. Kalau tak ada sabar ni, kiamat dah dunia ni. Kan? Sabarnya Nabi sebarkan dakwah. Cuba Nabi tak sabar. Aku dakwah tak sabar. Mati semualah. Penyakit Covid semua mati semua. Bagus. Macam mana agak-agak? Ulama tak sabar. Dia berdoa, ya Allah bagi bala tu lah orang Shah Alam saya 20 ni. Mati semua. Contoh. Bukan saya doa. Cuba ulama tak sabar. Yang ulama-ulama pendakwah datang ke tanah Melayu, bukan setakat dakwah, kahwin dengan orang Melayu. Kita nak dakwah orang Cina, kahwin orang Cina. Boleh? Dah kahwin Ustaz. Ayat nombor 2 boleh lagi. Contoh. Tu kalau berani lah. Kalau tak berani tak payahlah. Ya. Maksudnya macam mana nak dakwah sampai orang India? Kena kahwin orang India. Contoh. Sebab Nabi pun berkahwin untuk dakwah. Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai. Betul kan kalau salah? Dia tu Yahudi. Sebab apa Nabi kahwin dengan dia? Dan semua isteri Nabi ni seorang je anak dara, Siti Aisyah. Yang lain semua janda. Kadang-kadang berumur dah pun. Kan? Sebab Nabi nak dakwah Yahudi tadi. Kan? Ada sahabat meninggal. Kan? Abu Salamah, isterinya Ummu Salamah, syahid di medan perang. Isteri jadi janda, jadi badu. Nabi takdim, Nabi lama dia, supaya jangan dia rasa sedih suami meninggal medan jihad, biar aku yang nikah dengan kau. Tengok psikologi Rasulullah, supaya tidaklah mana-mana ibu, mana-mana isteri menjadi malang disebabkan suaminya berjihad mati syahid. Jadi dia rasa, apalah nasib aku kan.
Orang munafik dia seronok. Munafik kata apa? Siapa suruh pergi perang? Kan dah mati, isteri jadi janda, anak jadi yatim. Tapi kalau menang, bukan menang pilihan raya, ni menang perang, contoh kan. Kalau menang perang, dapat ghanimah, harta rampasan. Dia kata, kami pun orang Islam juga, bagilah sikit. Dapat emas, dapat perak, dapat kambing, dapat lembu, dapat unta, dapat kuda. Kuda ni kalau unta tu macam hari ni Ferrari, Lamborghini, kan, Mercedes. Itu kenderaan paling mewah dulu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, li ayyahdi bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Dengan sebab kamu ni, sebab orang lain dapat hidayah. Contoh kita ni tegur kawan kita ke saudara mara kita, jangan isap rokok, rokok ni haram, contoh. Kan? Ada sini isap rokok. Contoh. Sini bagus semua. Yang saya sebut ni kat Zimbabwe tu. Rokok haram. Hari-hari sebut kat dia 365 hari, 665 hari cakap rokok ni haram, rokok ni haram. Lama-lama dia berubah. Aku kalau jumpa Tuan Haji ni mesti tanya pasal rokok. Malas aku. Lah kali dia pun tak kisah rokok. Dengan sebab kita dakwah dia tu, pahala kita dapat lebih daripada unta merah. Unta merah tu macam Ferrari merah tu lah. Ferrari berapa harga? Tak ada 1 juta tak payah sembang lah, kan? Dia bukan sama level macam kereta tu dia supercar, kan? Sekali bawa press 300 kilo, 400 kilo. Lamborghini ke macam cara kereta tu. Lamborghini ke Lamborghini ke, tak tahulah. Kan? Itu dunia hari ni. Jadi nak katanya, kita sebagai orang Islam sabar. Sabar itu apa? Dan di padang mahsyar esok, di akhirat esok, ada satu pintu khusus untuk orang sabar. Sabar dengan suami. Suami banyak kenah. Buat air teh. Air teh pula. Nanti dia tengok cerita Hindustan, Koko Shotahe, dia tul pagahe, dia tul janahe, dia tul mampuhe. Contoh. Kuitiau pula satu. Dia dengan restoran ke apa kat isteri. Isteri pun sabarlah, buatlah. Tak ada apa. Maggi lah satu. Kan? Buatlah Maggi. Sabarlah. Sayang suami. Suami pun sayang isteri, sabar. Isteri kadang Nuraisah satu. Kan? Siti Khadijah satu. Kalau ada Siti Aisyah pula. Tudung satu. Tudung ni tudung. Dia pun pilih kat Shopee. Bayar bang 200. Suami pun sabar je lah bayar. Padahal dia pun makan kat office, makan goreng pisang, kan? Contoh nak jimat duitnya pasal, kan? Jadi sebab tu suami isteri ni kena ada tolak ansur. Kalau dua-dua tolak, masuk gaung, kan? Nampak contoh. Ni sebab lama dah tak kuliah kan, takkan saya straight nak masuk kitab kan. Kita bertanya khabar lah, kan. Saya pun waktu PKP kuliah tak ada, buat apa? Saya bawa motor tu Grab kan. Lepas tu hantar ni Shah Alam Kelang. Semualah kita hantar. Lepas tu sampai rumah yang pernah saya ceramah tempat surau mana kan, Shah Alam banyak lah. Dia kata, ustaz, kan? Ustaz bawa Grab lah. Yalah, memang saya lah. Kenapa ustaz bawa? Nak cakap apa? Aku pun nak makan juga. Nak cakap apa? Duit dah tak ada, takkan nak duduk rumah zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir dah 10,000 kali kan. Tercabut tasbih tu pun ada duit makan. Ikhtiar lah. Cina India pun tak semayang 1 rakaat pun tak semayang. Cina India Buddha kafir tu. Dah kenapa rumah ada 3 tingkat, banglo lagi. Dia ikhtiar usaha lah. Itu asbabnya. Api panas, kan? Air menyejukkan. Ni air pula tak ada. Nak ambil wuduk boleh? Ambil wuduk. Kan nak mandi wajib pun tak ada. Kepening habis. Kalau tak ada juga air, terjunlah Sungai Kelang. Tengok. Tak pun tasik dalam tu.
Tepu pening lah Selangor ni. Selangor Darul, tak ada air kan. Itu sebenarnya bala sebenarnya. Tapi orang tak nampak. Bala sebab apa? Ada pemimpin yang pecah amanah, rasuah, membela tokek-tokek kilang lebih daripada rakyat. Yang bagi cemar sungai tu semua tokek kilang tu. Baling toksik. Kita yang rakyat ni, letih lah, tak ada air 3 hari. Anak nak basuh berak, pampers pun tak ada. Ambil lah batu pergi jalan sumbat untuk anak. Contoh. Disebabkan tokek-tokek kilang yang nak cakap apa, biadab ni, tapi tak ada tindakan yang tegas, rakyat jadi mangsa. Sebab apa? Sebab dapat fulus, masyur. Tak payah sebut siapa lah. Kalau saya jadi penguatkuasa, aku bakar je kilang tu. Payah apa? Ini dia pergi depan pagar, dia kata minta maaf, tak boleh masuk, ada mangga. Penguatkuasa apa macam tu? Dia nak tangkap kilang tu, dia kata pagar tak boleh masuk, ada mangga. Dah lah kilang tu kilang haram. Ambil lah tu bulldozer, excavator tu, sodok je lah. Nak ajar juga. Baik ustaz ni jadi menteri contoh. Ustaz. Contoh. Baik kita jadi YB senang. Orang macam ni jangan kita ambil mudah, ambil ringan. Kan? Ada katanya dibuang dalam mangkuk tandas tu. Jadi masuk indah water semua sekali lagi terkacun. Tak tahulah apa kaedah. Tapi ada orang yang buat jahat tu, tangkaplah. Jangan dibiar. Kan? Tapi masalahnya itu satu, banyak lagi cerita lain tu. Dibiarkan rancangan-rancangan tu all together now, menyanyi, berjoget. Waktu PKP Covid orang mati tiap-tiap hari beratus, beribu, kau nak berjoget, tak ada kucar. Aku sepak kan. Kan kalau kita pecahkan TV kita juga kena. Bukan TV tu yang salah, orang yang buat rancangan TV tu. Kita pun tengok apa benda lah korang ni. Tak fikir ke nak semayang hajat ke, semayang taubat ke. Orang mati hari-hari. Cuba tengok WhatsApp, Facebook tu. Kan? Boleh pula berjoget. Dia kata apa? Artis pun tak ada job. Kau tak ada job, kau semayang lah sikit. Kau buat ceramah pula. Jual nasi lemak ke apa. Itu tandanya rezeki itu tak berkat, haram. Dia dedah body kat orang. Dia tayang body lagi seksi, lagi banyak job. Kena cakap bodoh, kasar pula. Tapi itulah Nabi sebut hadis. Nabi kata al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, yang menundukkan nafsu dia, dan dia fikir amalan dia selepas mati ni apa. Kan? Apa persediaan kita nak masuk syurga? Fikir apa dia? Tapi kalau berlakon tu macam-macam watak, hari ni jadi ustazah, esok jadi pelacur pula. Takkan pelacur pakai jubah? Apa pakaian dia? Jadi seolah-olah lakonan itu menghalalkan apa saja. Ini barat aja. Yahudi, Amerika, Nasrani ni aja. Biar kita ni ikut telunjuk dia. Masuk lubang biawak pun masuk terjun sekali. Jadi bodoh sekali. Jadi orang Islam ni kena cerdik fikir. Ni hari ni boleh lagi TikTok pula. Yang banyak berjoget tu perempuan. Sana, sini. Duk tunjuk tayang punggung kat orang. Duk tayang dada kat orang. Duk buka baju pun ada. Ni jadi gila kata. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, yang paling ramai dalam neraka siapa? Perempuan. Tak saya tengok dalam TikTok tu, Bigo Live, Facebook Live. Perempuan semua tu yang joget tu, yang buka baju, tak pakai baju. Yang pakai baju tapi macam tak pakai baju, yang Nabi sebut dalam hadis apa? Kasiyat ariyat. Pakai baju tapi macam telanjang. Pakai baju kurung tapi jarang nampak baju dalam. Saya kalau pergi kenduri kahwin, banyak kali kena jumpa. Kalau aku ambil juga air panas siram. Dah lah kita ni datang kenduri orang, walimatul urus, majlis elok-elok, menyambut silaturahim. Dia pula boleh pakai macam tu pula. Dia nampak baju dalam. Allah Akbar.
Kalau anak sendiri, dah lama kena lah. Penampar Jepun. Sebaik anak orang. Tapi itulah masyarakat kita. Dia takkan insaf sampai dia mati. Sebab tu kata Sayyidina Ali, semua manusia ni tidur, bila dia mati baru dia berjaga. Pernah dengar tak ayat? Sebab apa manusia tu tidur? Sebab apa? Kuliah maghrib pun tidur. Contoh. Tidur tu maksudnya dia tak sedar lah. Dia dah mati baru dia sedar. Oh, aku semayang tak banyak, sedekah tak banyak, baca Quran tak ada, apa tak ada, ziarah orang sakit tak ada, bayar zakat pun tidak, pergi haji umrah pun tidak. Dah mati baru sedar. Farji'na na'mal salihan. Itu surah Sajadah, itu baca hari Jumaat kan. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah tengok, ya Allah, kami dah dengar, ya Allah. Merayu ke Allah hari kiamat. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan kami dalam dunia, ya Allah. Kami nak semayang, nak buat amal soleh, nak sedekah, nak i'tikaf, nak datang kuliah maghrib ni, kuliah subuh ni, majlis ilmu. Nak meramaikan solat jemaah. Apa guna? Inna muqinun. Kami dah yakin, ya Allah. Dah mati dah kiamat baru yakin. Buat apa? Apa guna? Terlambat lah. Kan? Macam COVID ni lah. Orang kata jaga SOP. Ini saya pada satu surau saya pergi. Kat sini juga, Lembah Kelang. Oh, dia tak ada SOP. Dia sembahyang rapat. Kita sembahyang rapat, Ustaz. Sunnah Nabi. Dah aku tak kerti ke sunnah Nabi. Oh, face mask tak pakai. Sejadah lagi tak ada. Rapat. Kita pun kuliah kan. Kuliah tu kita gomoh lah. Tak ada cerita lain lah pasal. Saya sebut kita ni biar cerdik. Kalau kita tak jaga SOP, bersentuh pula, bersalam, saya peluk pula. Ukhuwah fillah. Sallallahu alaihi. Bukan tak boleh nak peluk salam, bukan. Tapi ini musim penyakit. Penyakit dia berjangkit dengan nafas, dengan sentuhan, dengan tu. Kalau surau ni kena tutup macam mana? Yang tadi hebat sangat. Dia kata, Ustaz, takkan takut COVID? Takut Allah lah. Takut Allah ke takut COVID? Kan banyak kan? Saya pun sebut kan. Kalau macam tu rumah terbakar, jangan keluar. Duduk dalam rumah tu. Takut Allah ke takut api? Duduk rumah tu. Takut Allah ke takut api? Dia pun garu kepala. Biar fikir sikit nak cakap tu. Cakap tak fikir. Main cakap. Yang pakar bab kesihatan ni siapa? Doktor. Walaupun kita ni ustaz ke apa, mengaji pondok ke tahfiz ke, kita tak reti bab kesihatan ni, bagi ke doktor ni, dia tahu SOP macam ni. Tak boleh sentuh, tak boleh ni, kena pakai face mask. Udara ni banyak penyakit. Saya pun kena hari tu 2 minggu je kan, kuarantin. Dah kena baru tahu sakit. Oh, batuk dia tak payah cakap lah, macam nak mati. Kok sampai keluar kahak dalam ni 1 kilo kahak tu. Baru hilang batuk. Itu pun batuk lagi. Madu tu beli paling mahal, madu sidir beli 100 botol. Tak hilang juga batuk. Ubat batuk 4 botol. Cakap lah apa. Tu COVID ni dia punya apa panggil apa? Penyakit dia teruk. Jadi hati-hati. Kena demam pula tak boleh bangun, menggigil daripada kepala sampai kaki, menggigil. Kita pun mengucap lah asyhadu an la ilaha illallah. Dok pesan ke bini lah, isteri, kalau abang mati macam mana, jagalah anak. Nak mati pun fikir pula, hutang banyak lagi, tak boleh mati kan? Anak kecil-kecil lagi, tak boleh mati. Minta Allah panjangkan nyawa. Lepas tu tengok pula yang jenis perangai macam Siti Kasim kan, liberal. Ni yang buat perangai teruk ni, LGBT pun hidup lagi. Takkan aku mati dia tak mati? Biar dia mati dulu. Kita yang amar ma'ruf nahi munkar, takkan kita mati? Orang buat kemungkaran hidup. Kita fikir, ya Allah. Itu saya doa tu. Saya rasa itulah doa yang Allah makbulkan. Ya Allah, bagi aku sihat, ya Allah. Sebab orang yang buat kemungkaran ni berleluasa, ya Allah. LGBT, liberal, sosialis, kapitalis, yang tak takut haram benda dosa ni, berzina, minum arak, tukilan arak sebesar kasebut.
Bila nak tutup tu, ya. Nak tutup bukan senang. Kerajaan negeri, kerajaan pusat, banyaklah. Dan kalau kita bagi lesen lagi, memang sambung lah. Ya. Sebab tu di Kelantan tak ada kilang lah, ada Kelantan. Terengganu ada. Kedah ada. Sebab pegang kerajaan negeri. Dia kata tak lesah ni politik. Politik pun ada dalam Islam, biar reti sikit. Sebab tu arwah Tuan Guru ni Aziz dia sebut apa? Saya dakwah 40 tahun. Cakap judi itu haram. Orang sembah pantai tau, sembah pantai. Ancak-ancak. Dia letak pulut ayam. Lepas tu berkocak air. Jin datang. Ambil pulut. Lepas tu pergi laut. Penuh ikan. Satu sampan. Dia kata kalau kita sembahyang hajat, tak banyak ikan. Buat ancak ni banyak. Itu saya kuliah dekat Pulau Indah tu kan banyak nelayan. Dia kata dulu banyak Ustaz. Tapi sekarang dah kurang lah, tak ada lah. Tapi ada lagi orang buat. Benda-benda tahyul ni. Sebab dia fikir apa? Benda ni lah yang bagi rezeki kat dia. Saya ada kuliah itu kat Kelang. Dia bawa teksi. Berasap teksi tu. Kemenyan. Orang amitabha apa benda aku jampi. Dia kata ni berkat Ustaz. Bau teksi saya ni laku. Banyak yang kau punya laku. Nak asap banyak sangat. Pergi kat kilang exhaust banyak kan. Nak asap. Asap tu makanan setan, makanan jin. Sebab tu kena bagi asap. Bagi jin makan. Tu bela jin. Orang bela kucing bagi friskis, boleh kira dapat pahala. Kau bagi jin makan yang isap rokok, bagi jin makan asap. Kena lagi isap rokok. Biar reti lah. Jadi arwah Tuan Guru ni Aziz dia sebut apa? Saya dakwah, saya ceramah. Tuan Guru ni Aziz ni tuan-tuan, Allah hebat pengorbanan dia. Dia ceramah mana-mana tempat. Pakai bateri buat mikrofon ni. Bateri kereta tu. Panggil orang kampung, ketua kampung. Yang dengar siapa? Yang tukang pasang bateri tu. Ada seorang, dua. Punyalah payah orang nak dengar pasal agama. Ceramah majlis surau tak payah sebut lah. Bukan ada orang sangat pun. Semayang balik. Tapi dia kata bila saya jadi menteri besar, dengan hanya satu tanda tangan, tutup pusat judi, arak semua, selesai masalah. 40 tahun ceramah, orang buat lagi. Sembah pantai tadi, ancak lah, apalah, mandi safar. Tahu mandi safar? Mana ramah-ramah. Perempuan berkemban pakai baju batik, kain batik. Laki pakai spender. Masuklah kau semua dalam laut, dalam kolam. Sebab niatnya apa? Niatnya supaya membuang apa benda tu? Sial, malang kan. Yang pakai spender tu tak malang. Kan? Yang berkemban pakai baju kain batik tu tak malang hidup. Habis. Tu saya pergi Sabah tu. Penuh orang mandi lagi dekat pantai. Pergi report dekat pejabat agama. Ustaz ni ramai lagi orang mandi safar ni. Sekarang ni lah. Tahun 2000 lebih. Lama dah tak pergi pun. Lepas tu ustaz tu jawab apa? Dia kata macam mana saya nak halal. Kita kata ustaz kena halal. Kita jabatan agama, kita buat kerjasama. NGO semua. Dia kata macam mana saya nak halal. Saya pun mandi sama. Dia pun mandi sama. Kita pun tepuk dahi. Aduh. Nak cakap apa? Dia pun tak kerti kat Islam tu. Jadi itulah tugas dakwah kita ni banyak. Pemimpin pun kena faham Islam, rakyat pun kena faham Islam. Yang pergi masjid pun faham Islam, yang tak pergi masjid pun tarik dia bawa pergi tentang Islam. Biar faham semua. Jangan fikir hidup kita ni ananiah, tahu ananiah? Bukan anai-anai. Ananiah tu sikap individualistik, pentingkan diri sendiri. Akulah, aku makan, akulah aku. Orang lain tak makan PKP, lantak kau lah. Aku ada duit, kau tak ada duit. Aku boleh order pizza lah, ayam goreng lah, KFC. Lepas tu letak lah kat Facebook. Seronok makan menu ini. Orang lain makan nasi pun tak ada. Nak cerita apa kat orang? Lepas tu tunjuk pula duit kat orang. Duit aku banyak. Orang lain PKP duit tak ada, aku duit banyak. Tengok. Jadi Allah akan uji setiap orang. Jadi itulah kita sebenarnya
Berapa dah? Jom. Sikit lagi. 3 minit ni. Saya buat hari ni padat. Kan? Kita pun tak berapa sihat. Tiap-tiap pagi tu bangun 3:30, 4 pagi bangun dah. Lepas tu tak boleh tidur. Sampai ke petang malam je ni lah. Kan? Sibuk sana, sibuk sini macam-macam lah. Kerja sendiri. Jadi orang panggil apa, struggle tu lah. Kan? Maksudnya cuba balik. Tapi Alhamdulillah bila aku kuliah balik ni, adalah. Tapi esok lusa kena lockdown balik. Tak ada lah. Allah tarik nikmat. Kan? Dan saya nak bagi tahu ramai orang, kadang dia tak tanya khabar pun ustaz ni. Ustazah ke yang mengajar. Ustaz ni kalau dia full time mengajar, contohlah dapat 3-4 ribu sebulan ke, kaya mana pun. Kan? Tiba-tiba tak ada kuliah, kosong. 500 pun tak ada. Lagi teruk pada asnaf. Tapi siapa yang tanya khabar? Kan? Apa tu, ustaz ni jual ayam, ustaz ni jual ikan. Gajah je tak jual. Jual sabun, jual tu, jual ni, ikhtiar. Kita pula dah tahu orang ni susah. Ustaz ni pun tak kira ustaz tak ustaz. Korea kita lah. Orang ni pun dia berhenti kerja ke, kena pecat ke, kita support lah beli. Jangan pergi beli kat Tesco tu. Ke Tesco Giant tu tak beli pun kaya dah dia. Beli dengan Korea ni, jiran-jiran. Mana orang yang jual? Dia jual apa, nasi lemak, support beli. Dia jual apa ni, sabun, beli sikit. Kita beli tu bukan sabun kat rumah pun tak habis lagi. Kita nak support biar ekonomi sama-sama kita tu kuat. Ini pergi kat Speedmart. Speedmart tu kape, arak penuh. Siapa yang shopping kat situ seolah-olah dia support jual arak. Cari kedai Melayu lah. Saya pun kadang tak kerti orang Melayu Islam. Seolah-olah tak ada kedai lain jual pampers, tak ada kedai lain jual susu. Kedai yang jual arak ni yang aku berderet beratur. Kan? Saya masuk-masuk kedai arak, saya sebut apa? Aku haramkan kaki aku pijak kedai ni. Kecuali dah tak ada kedai lah. Wallahi wa billahi wa tallahi tak ada kedai lah. Kedai tu je buka. Masuklah. Kalau sebab tu kita ni biar ada diri ni ada pantang sikit. Sebenarnya. Kalau ada orang jual arak tu, jangan masuk lah. Kan? Ini kadang dekat airport yang banyak-banyak arak tu, siapa yang jadi cashier tu? Melayu. Sengih. Dia pun tengok kita pakai kopiah, jemput masuk je. Jemput masuk. Kedai jual arak penuh, jemput masuk je. Aku ambil botol lauk, ketuk kepala kau tu. Dia tak reti ke arak tu haram? Dekat Kasbek tu ada surau. Dekat Kasbek tu ada surau. Maksudnya orang kerja kat kilang arak tu semayang. Semayang apa? Apa nilai semayang? Padahal semayang tu Allah sebut apa? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semuanya solat itu mencegah yang fahsya', yang keji dengan munkar. Mencegah tak dia? Dia kata, nak buat macam mana Ustaz? Gaji 4,000. Saya SPM dapat 45,000. Tempat lain tak dapat Ustaz. Azan ni. Nanti stop azan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kamu sikit ya. Dia lepas PKP ni tak boleh kuliah lama-lama. Ya. Tambah. Jadi bila kita baca surah Fatihah tu, yang wajib kita baca setiap hari kan. Apa Allah sebut surah Fatihah ni? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Allah lah Tuhan sekalian alam, yang memelihara alam ni, penguasa, pengatur segala urusan. Bukan manusia. Hari ni manusia fikir, aku nak kuasa, aku nak jadi PM ke. Tu kamu sebut pasal tu lah, pening pula. Seolah-olah macam tak ada agama, macam tak ada Tuhan. Allah ni Tuhan kita. Kita ikut syariat Islam lah, yang berebut sangat kuasa macam gila babi tu. Itu contoh. Tapi tak kena sebut, sebab perangai orang macam ni ada. Kalau tak gila, seko lagi. Itulah perangai. Sebab apa dia? Orang tengah PKP, sakit, COVID-19, kau nak berebut kuasa. Sebab dia tak baca Fatihah, tak beriman dengan surah Fatihah. Bila kita baca Fatihah ni, tak payah surah lain lah, boleh menangis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Bukan Malaysia, bukan Amerika, bukan Afrika, bukan Eropah, bukan Rusia, bukan. Allah di seluruh alam, langit, bumi, bulan, bintang. Allah yang Maha Kuasa. Itu biar kemas sikit akidah tauhid. Jangan sibuk politik, tak reti bahasa ni. Kan? Contoh saya sebut ni umum. Kan? Anda tak panggil dah Ustaz Badin ni apa ceramah ni? Ni kait dengan ayat Quran ni. Kalau tak, main duduk sini ceramah. Kalau dia rasa hebat sangat, kadang-kadang kita ceramah, dia komplain, ustaz ni tak betul. Awak duduk sini, saya nak tengok, saya dengar pula awak mengajar. Ada orang jenis macam tu. Tok Imam pun dia tegur lagi. Tok Imam baca sedap, dia kata sedap sangat, Tok Imam mengantuk. Baca sedap apa salah? Tok Imam ni baca tak ada lagu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tak ada lagu? Bagilah ada lagu. Sekali suruh dia jadi imam, bismillah tak keluar. Ni jenis banyak komplain ni, perangai munafik. Tengok banyak komplain. Kita ni tengok apa yang boleh buat. Jangan sibuk tak betul. Siapa yang betul sekarang? Mentang-mentang kita ada duit banyak, pangkat tinggi, apa, rumah besar, ada swimming pool ke, kereta pun besar, semua orang kita nak tapau. Semua orang tak betul. Kan sebelum ni kan viral, yang Tok Imam tersilap Fatihah lah apa kan, puncak alam lah apa kan. Ini orang tak reti hukum. Orang yang sembahyang kat puncak alam yang nak pergi viral satu Malaysia tu, wow. Lepas tu yang duduk belakang Tok Imam tu tak reti nak tegur, subhanallah. Lepas tu kita ni tak belajar fiqah lah, panduan imam makmum. Kalau imam tu dia dah sujud rukuk, kita duduk belakang, kita rasa dia tak betul, kita mufarakah sudahlah. Yang nak pergi viral, semayanglah balik, ganti balik. Itu tandanya jahil. Jahil ni bahasa Melayu apa? Bodoh. Tu. Kena sebut sebab tak ada ilmu. Dia reti nak salah kata imam tu. Biasalah Tok Imam kadang lupa. Kadang-kadang Tok Imam baca Quran kan, Bismillah. Saya kawan-kawan pun, saya pun jadi imam tarawih tu, terlampau ulang sangat surah Baqarah lah, Ali Imran. Tiba-tiba angkat takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam. Orang pun subhanallah, dia pun pening, Alif Lam, subhanallah. Rupanya Fatihah tak baca. Dia semangat, dia Tok Imam, biasalah. Jadi kena tahulah. Sebab kita tak jadi Tok Imam. Jadi Tok Imam kalau surau kita ni berapa orang? 100 kan, 200. Tu tak apa lagi. Kalau masjid besar, 1000, 2000 orang, sekali baca Fatihah, waladdallin, 1000 amin. Amin. Dia punya nak cabut jantung. Kan? Aku duduk kat sini ke kat mana? Susah. Jadi jangan komplain-komplain, sebut tak betul. Ini perangai apa macam ni?
Waktu Covid ni pun semua tak betul. Zikir masjid tak betul, semua tak betul. Saya nak sembahyang Jumaat. Nak sembahyang Jumaat daftarlah. Saya tak vaksin. Tapi saya nak sembahyang Jumaat. Ada duduk luar kat pagar tu. Temenung kau ke situ. Kan? Merepot. Kalau buat hashtag, sila meninggal. Gitu. Orang buat vaksin supaya mencegah penyakit. Kita tak nak vaksin. Tapi nak sembahyang Jumaat, nak sembahyang jemaah. Tak payah masuk dulu lah. Apa yang pening sangat? Kan? Dia kata ni dajjal lah ustaz. Apa ni? Saya kata awak dapat mana benda tu? Ada nurse, ada doktor bagi tahu gini. Kan? Awak dapat mana? Adalah. Banyaklah ada. Kan? Buat pening. Lepas tu nak ibadah jadi susah. Termasuk ustaz pun. Ada banyak ustaz lagi yang tak vaksin. Satu pun tak ada. Nanti tanya kalau ustaz main ceramah, tanya, ustaz dah vaksin tu? Dia kata saya tak nak vaksin, Yahudi. Mampus. Pening. Benda mudah jangan buat payah. Sebab tu Nabi sebut apa? Yassir wala tu'assir. Mudahkan, jangan susahkan. Kan? Wa basyir, dan bagi berita gembira, jangan banyak bagi berita buruk. Kita kan hari ni WhatsApp, Facebook, semua cerita buruk, betul tak? Cerita nak burukkan orang, aibkan orang. Kadang-kadang saya tengok handset kan, biar celup dalam air dah bagus. Kan? Saya buka handset media sosial ni, pening pula. Berita lah apa, karut. Lepas tu lebih viral pula tu, fake account. Orang lebih percaya Facebook, Twitter, semua ni lah, cekaduk ni, lebih pada Quran. Dia tak siasat. Quran kata fatabayyanu, dapat berita, siasat dulu, tanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pihak. Baru kita tengok berita ni. Ini tengok sekali berita, percaya terus. Lepas tu buruk orang ni, jahat orang ni. Lepas tu yang ni bid'ah orang ni, Wahabi orang ni. Habis pening pula. Dalam hidup kita ni cuba fikir apa yang terbaik kita boleh bagi kat orang. Kan? Yang itulah akhirat esok nanti. Kalau hidup kita ni salahkan orang, itu orang jenis iman ni. Iman kan Nabi sebut apa? Iman yazid wa yanqus. Iman ni bertambah berkurang. Kalau iman ni nipis kulit bawang, macam itulah perangai dia. Kan? Iman ni tak kuat. Semayang tak ada, puasa tak ada, zikir tak ada, sedekah tak ada, sabar tak ada, qiyamul lail tak ada, semua tak ada. Hati ni kosong. Bila kosong, diisi dengan apa? Banyak pula maksiat lah apa buat. Tu Imam Syafi'i tu, sikit seminit dulu ya. Imam Syafi'i tu dia mengadu pada Tok Guru dia. Dia kata apa? Syakautu ilal waqi' ansu al-hifzi. Aku mengadu pada tuan guruku Imam Waqi' akan buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guruku bagi tahu tinggalkan maksiat. Sebab apa yang dia mengadu tu? Sebab dia ternampak betis wanita, betis. Sebab apa? Tiup angin. Kita ni tak payah tiup angin, buka Facebook, buka WhatsApp, berderet keluar. Lepas tu keluar iklan macam-macam lah, YouTube lah, Astro lah. Habis. Sebab tu saya punya ustaz dulu kan, dia cakap apa? Astro punya kawah tu kan bentuk macam kawah kan, macam orang nak masak kan, kuali. Dia kata ni kawah neraka dia panggil. Sebab macam-macam ada. Macam-macam ada. Elok semayang, zikir, tahlil, habis la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Balik rumah buka TV, lingkup. Bengkrak tu, pahala hilang habis. Bukan kata betis dalam TV tu betis. Yang dalam TV tu bukan kata betis, tak pakai baju pun ada. Peha pun ada. Tak payah sebutlah. Rosak. Sebab tu kita ada TV pun tak ada buka daripada pagi subuh sampai malam. Tak sempat nak buka pun. Yang kita pelik, setengah orang ni layan drama. Suamiku seorang bomba, esok suamiku seorang ustaz pula, lepas tu suamiku Korea, suamiku Hindustan. Banyaklah masa. Cuba kita kira masa. Berapa banyak depan TV? Satu drama sejam. Lepas tu sambung pula Hindustan 3 jam.
Lepas tu sambung pula cerita apa Hollywood, CSI ke apa. Apa benda lah banyak. 2 jam, 3 jam. Lepas tu hidup ni berapa jam? Hidup kita ni berapa lama? Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, wal demi masa, innal insana lafi khusr. Allah sumpah dengan masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, bankrupt, lingkup. Semua manusia. Illa allazina amanu, kecuali yang beriman. Wa amilus salihat, yang beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq, yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Ayat ni 4 ni dia tak rugi. Tapi yang lain semua lingkup. Nanti akhirat esok, depan Allah hisap amalan kita. Pahala mana, puasa mana, zikir mana, tak ada. Solat mana, tak ada. Dosa banyak. Situ sini berat dosa. Jadi muhasabah. Sebab tu kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kamu hisap diri kamu sebelum kamu kena hisap akhirat esok. Hisap diri dulu. Agak-agak banyak dosa ke pahala? Suami tanya kat isteri, sayang tengok abang ni, agak-agak ahli syurga ke ahli neraka? Isteri pun tengok atas bawah, susah. Semayang pun tak lekat. Pergi beli nasi lemak seluar pendek, kan? Baca Quran pun lama tak dengar, berabuk Quran. Biar isteri muhasabah. Duduklah mana tepi longkang ke, kan? Romantik sikit tepi. Mana-mana lah cari. Isteri pula tanya suami, abang tengok saya macam mana? Agak-agak saya boleh masuk syurga dah. Suami pun tengok atas bawah. Engkau pun sama, kan? Waktu uzur tak semayang, dah tak uzur pun tak semayang juga, kan? Dia mengadap depan TV handset, lebih pada apa? Anak menangis pun tak kisah, kan? Inilah berhala zaman moden. Ni berhala, ni handset, ni berhala. TV itu berhala. Orang mengadap berapa jam? Nak tanya, berapa jam mengadap TV, berapa jam mengadap handset, berapa jam? Inilah berhala zaman moden. Bukan saya kata kita sembah tokong lah, Ami tabah, bukan tu. Ada pula orang pakai asap pula dekat handset dia, kan? Tapi itulah cabaran hari ni. Seolah-olah kita ni tak ada masa nak zikir, tak ada masa nak baca Quran, tak ada masa nak semayang. Semayang duha 2 rakaat pun tak sempat. 24 jam Allah bagi, duha 2 rakaat tu tak sempat. Itu paling teruk dalam dunia. Setiap malam selepas isyak baca al-mu. Alhamdulillah majlis surau kita buat. Tapi kalau kat rumah buat, baca al-mu. Al-mu tu untuk diri sendiri, menghindarkan daripada azab kubur. Dan benda ni kena rancang. Baca al-mu pukul apa? Pukul 9.30, pukul 10. Tulis dekat kalender handset. Nak bangun qiyamul lail pukul apa? Pukul 4, 4.30 bangun. Mandi dulu apa semua. Dia bukan boleh tiba-tiba bangun apa? Tu arwah tunggu ni Aziz dia sebut apa? Kalau malam-malam terbangun nak pergi kencing, pukul 3 pagi ke 4 pagi ke 5 pagi sebelum subuh tu, jangan tidur lah dia kata. Jangan tidur. Sebab itu tanda Allah sayang kita. Allah nak suruh kita bangun qiyamul lail. Bangun sujud ke Allah. Ini dia bangun sakit perut, sakit nak terkencing. Habis kencing, tidur balik. Bukan tidur kat bilik, tidur kat tanah. Dia pun ngantuk sangat. Kat tanah tidur. Contoh. Bukan orang sini Zimbabwe, jauh. Tapi macam tu lah. Seolah-olah kita ni lambat lagi mati. Sebab tu Nabi kata siapa umur 40, Nabi sebutlah hadis 40 arba'in hasanah. Siapa sampai umurnya 40 tahun tetapi pahalanya lebih sedikit daripada dosanya, celaka hidup dia. Celaka hidup. Siapa umur lebih 40? Angkat tangan sikit. Lebih banyak. Kan? Saya tak sampai 40 lagi. Kan? Contoh. Baru 25. Tapi bukan nak kata 40 tu baru taubat. Tapi Nabi kata macam tu.
Bila umur hang tu 40, tapi dosa lagi banyak pada pahala, celaka hidup kau. Celaka. Semayang tak lekat, puasa tak lekat, sedekah tak ada, zakat tak ada, haji umrah pun jauh lagi. Umrah pun tak boleh pergi. Pergi Korea boleh. Umrah tak boleh pergi. Pergi Jepun boleh. Pergi Eropah tu. Apa dia tak pergi kat Eropah tu? Apa menara apa tu? Eiffel apa? Paris tu. Apa? Apa benda lah. Kan? Pergi dekat New York, Paris, London. Mana tempat tak pergi? Umrah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi pergi? Tak pergi. Celakalah hidup kau. Sebab apa Nabi kata, jangan kita ni musafir mana-mana tempat kecuali 3 tempat. Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Pergi 3 tempat ni dulu. Lepas tu nak pergi tempat lain, pergilah Korea ke Jepun ke Rusia ke apa mana pergi. Tapi Masjidil Aqsa tak boleh masuk lah sebab Palestin kan. Tapi ada yang boleh masuk. Cuma itu pun khilaf lah ulama kata, kalau kita masuk, kita bayar cukai dekat Yahudi. Cukai pelancongan. Duit pelancongan tu. Jadi duit tu dia buat apa? Dia beli peluru tembak orang Islam. Orang tempat berperang bukan boleh kita melancong. Betul tak? Contohlah kita kat Malaysia ni tembak-tembak mati semua macam Ambon, macam dekat mana tu kat Patani kan. Tengah sembahyang subuh kena tembak mati. Kita pula pergi sana melancong. Assalamualaikum. Mana tempat menarik? Orang kena bunuh. Kita pergi melancong. Reti ke tak reti? Kan? Faham lah kat situ. Tempat ni tempat orang berperang. Jangan nak pergi melancong. Contoh. Tapi ada yang boleh masuk Masjid Al-Aqsa tu. Peluang dia alhamdulillah lah. Cuma sebaiknya tidaklah kita jadi pelancongan. Sebab Palestin ni tempat orang perang. Mati hari-hari. Tembak bom hari-hari. Kita tengok hari tu kan. Berlawan-lawan bom dia. Amerika, Yahudi ingat bom dia power sangat. Rupanya bom Hamas ni lagi laju. Pakai besi buruk je tembak. Dan ada saya baca kisah ni. Dia punya kereta kebal ke apa semua yang canggih-canggih ni. Apa? Itulah. Jet pejuang dia tu. Orang Palestin tembak. Yang nak tembak tu bukan sebarang orang. Al-Hafiz dia boleh tembak. Hafal 30 juzuk. Kalau setakat wal-as innal wal-as 30 tahun tak payahlah. Daripada mula kahwin sampai anak 7 orang 8 orang wal-as. Itu tak payah. Yang ni 30 juzuk. Tembak peluru. Berkat. Qiyamul lail tak tinggal. Puasa tak tinggal. Tengah perang pun. Bila sekali dia tembak, dia baca apa? Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Apa maksudnya? Dan tidaklah yang menembak waktu menembak tu, tapi Allah yang menembak. Tepat apaci meletup. Sekali tembak. Bukan dia ada latihan ketenteraan pun. Orang Palestin tahu dia pakai kasut apa? Tu pakai kasut sekolah. Kasut sekolah lagi perang. Kasut apa? Kasut orang main takraw. Kasut tu lah, kasut putih. Bukan kasut boot macam askar tu, tak ada. Tapi tembak tepat mati, mampu. Tu Allah bagi. Sampai kan ada satu kisah tu, dia tembak peluru dah habis. Habis peluru orang Palestin tembak habis. Di Afghanistan sama jihad. Tembak Rusia habis peluru. Tiba-tiba ada peluru lain yang tak tembak. Mati habis semua. Datang mana peluru? Itu tanda Allah bagi nusrah, pertolongan, malaikat datang tolong. Dan ada yang Yahudi dia datang nak bom. Elok dia nak datang bom pakai jet dia ni. Dia nampak malaikat, orang pakai jubah putih besar, 2. Tengah duduk macam ni. Baru nak masuk langgar pula bukit mana mati pula meletup. Tengok Allah lindung. Jadi sebab tu kalau kita pertahan Islam, nak berjihad fi sabilillah, Allah akan bantu. Tapi kalau kita kat Malaysia duk main joget-joget, TikTok, lepas tu nak doa ya Allah angkatlah wabak ni. Habis. TV tu juga yang doa, TV tu juga yang joget. Bila nak selesai? Contoh kan. Tu contoh. Jadi itulah sebanyak kita malam ni. Kan? Ustaz ni pun lama dah tak kuliah kan. Bulan berapa itu? 4 lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bulan, 6 bulan. Saya pun dah lupa dah. Nak pergi surau tak jumpa jalan.
Sebab lama tak kuliah. Contoh. Ingat je sebenarnya. Tapi dalam jadual pun kita dah tahu lah. Ada tak kuliah ni. Tapi tengok balik, oh ada lagi kuliah, alhamdulillah. Kan? Jadi itulah. Kadang-kadang bila majlis ilmu tu tidak sepatutnya waktu Covid tu lagi banyak majlis ilmu. Kalau tak boleh buat offline, kita buat online. Ni kadang saya tanya majlis surau, boleh tak buat? Tak boleh ustaz, tak ada bajet. Allah, tak ada bajet. Saya kata free pun saya sanggup buat. Tapi anjuran masjid surau, apa payahnya? Tak boleh buat ustaz, tak boleh buat. Lemah sangat semangat. Nak sebarkan ilmu lemah. Macam mana orang tak jadi LGBT apa semua. Kita yang nak buat amal ma'ruf nahi munkar, nak sebar ilmu, kena PKP sikit, tak boleh buat apa. Tu tanda lemah iman. Seolah-olah kita tak ada daya usaha kita nak sampaikan ilmu ke orang, sedarkan. Biar orang ni muhasabah, fikir balik, tengok balik ayat Quran, hadis Nabi. Biar semua betul balik alignment kehidupan tu. Kan? Kadang-kadang duduk kat rumah, semayang pun tidak. Tapi doa, ya Allah, aku susah ya Allah. Semayang pun tidak ada doa ke Allah. Kan? Tutup aurat pun tidak. Kadang kita bagi bantuan perempuan seluar pendek. Perempuan ya, isteri pun, anak, kita kata, baik aku tak payah datang rumah ni. Kan? Tapi nak buat macam ni, dia pun susah bagi. Tapi adat pun tak ada. Perempuan ke seluar pendek, astagfirullahaladzim, kita fikir, ini macam mana hidup ni kat rumah. Itulah masyarakat kita yang kita kena nak betulkan balik. Semua orang kena dakwah, bukan ustaz je. Semua orang kita fikir ni, keluarga kita, saudara mara kita, jiran kita, kita jaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka, insya-Allah ya. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu taala, apa yang kurang daripada saya sendiri, doa kepada Allah Subhanahu taala diberikan taufik wal hidayah. Doa kepada Allah Subhanahu taala, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah atas agamamu dan ketaatan padamu. Dan doa satu lagi diajar oleh Syekh Zainul Asri. Dia ajar apa ni, doa ulama ajar. Dia pun diajar oleh gurunya. Dia suruh doa, amalkan. Saya pun pernah sebut dah sebelum ni kan. Nanti saya sebut, tuan-tuan ikut, nanti amal. Ya? Allahumma rzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannatan wa ni'mah. Jannatan wa ni'mah. Maksudnya apa? Ya Allah, rezekikan bagi kami sebelum mati esok sempat bertaubat. Wa 'indal mauti syahadah, dan waktu mati esok ya Allah kita boleh mengucap syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu an. Mati itu mati yang husnul khatimah. Sebab semua orang mati hari ni tuan-tuan. Kita yang tak mati. Kita pula fikir pula kalau aku mati pula husnul khatimah ke su'ul khatimah, na'udzubillah. Tapi banyaknya ulama banyak meninggal. Bila ulama banyak meninggal, baki dia lawan pada ulama apa? Juhala, orang jahil. Takut kita lah yang jahil tu tak mati-mati. Dan ni fitnah akhir zaman. Tapi bukan doa suruh mati. Doa suruh mati dalam syahadah. Wa ba'dal mauti jannatan wa ni'mah. Dan selepas mati esok ya Allah, berikan bagi kami syurga dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Doa simple, ringkas, tapi berkesan dalam jiwa. Kalau betul-betul doa mengalir air mata ni tak sedar. Sebab kita muhasabah dosa kita banyak. Sepanjang hidup kita ni banyak dosa ke banyak amal. Dan sebagai akhir tu saya tak tabung di tengah tu. Tabung sekolah rendah integrasi terhadap Islam Seriti Shah Alam. Sekolah kita ni hampir tutup mula. Sekolah swasta ni tahfiz ke apa. Jadi kita pakai support. Ada guru ni tuan-tuan tak payah bayar gaji. Dia kata tak apa ustaz, tak ada gaji tak apa, saya ajar anak murid ni. Tengok pengorbanan. Dia bukan gaji government, gaji swasta. Tak cukup pun, tapi dia fikir nak bagi kefahaman Islam ni anak-anak murid. Gaji tu tolak tepi tak apa, janji saya mengajar. Ni pengorbanan sekolah-sekolah agama swasta kan bukan senang. Nak buka tahfiz bukan senang. Kan? Lepas tu ni untuk wakaf. Jadi semua yang kita wakaf, zakat, infak,
fisabilillah, bantu sekolah adik-adik anak-anak kita ni. Moga-moga dengan infak, sedekah, wakaf tadi, zakat tadi, Allah murahkan rezeki, panjangkan umur dan tolak daripada segala bala dan penyakit, insya-Allah. Jadi apa yang baik pada Allah Taala, apa yang kurang daripada saya sini, sama kita tutup majlis dengan tasbih kafar dan suratul subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.